Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-'idham. Khususan di hadhihi an-niyyah al-mubarakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم يا فتاح يا عليم. اللهم يا فتاح يا عليم. اللهم يا فتاح يا عليم. اللهم يا عليم أنا عبدك الجاهل وأنت رب العليم فعلمنا من علمك يا عليم بحقي وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم إنا نسألك الرضا والعفو عما مضى واللطف فيما يجري به القضاء. اللهم اشف منا المرضى. اللهم اجعلنا كما ترضى بحق سورة فصلت وآياته الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. Ikhwatal iman, tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar, para sahabat ahli pengajian tafsir Al-Munir yang saya hormati. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah. Pagi ini kita akan memulakan kelas barulah. Sem baru dengan silibus yang baru, iaitu kita akan sama-sama mempelajari surah Fussilat. Surah Fussilat ada berapa ayat? 54 ke? Tuan, yang insya-Allah kita kira kita akan selesaikan lebih awal sedikit dah daripada surah Ghafir ataupun suratul Mu'min, mengambil waktu lebih kurang 15 siri, dan insya-Allah bagi surah Fussilat ini ya, yang merangkumi 50 ayat ini tuan-tuan, insya-Allah kita cuba sempurnakan dalam tempoh 12 sesi pengajian biiznillah. Ya. Jadi pada pagi yang mulia ni, sesi yang pertama ni, kita akan mula membaca ayat 1 hingga 8. So, sebagai mukaddimah perbincangan kita. Jadi insya-Allah suara dengar tak? Yang lain dengar suara tak? Pampi, suara dengar tak? Punca alam kat rumah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cuma respon sikit, suara saya dengar ke tak dengar? Dengar ya, okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون
وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. Alhamdulillah tuan-tuan. Okay, surah Fussilat. Ayat-ayat kita ni Hawamim semua ayat Makkiyah. Dan insya-Allah surah Fussilat ini 8 ayat pertama yang kita baca tadi, terjemahannya pastilah ayat pertama Hamim. Kerana 7 surah ni surah Hawamim, dimulakan dengan lafaz kalimah Hamim, huruf Ha dan Mim. Baik. Al-Quran ini diturunkan daripada Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang ayat-ayatnya jelas, ayat-ayatnya dijelaskan bacaannya dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling serta tidak mendengarnya. Ayat kelima tuan-tuan. Dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup daripada apa yang engkau suruh kami kepadanya, dan telinga kami sudah tersumbat, dan di antara kami dengan engkau ada dinding, hijab. Kerana itu, lakukan mengikut kehendakmu, sesungguhnya kami akan melakukan mengikut kehendak kami. Kan? Ya, ayat ke-6. Katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah ya, Bang Khairul dah dengar. Ya, katakan, qul, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Kerana itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohonlah keampunan kepada Allah, dan celakalah bagi orang yang menyengutukan Allah, iaitu ayat 7, orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Yang terakhir ayat ke-8 untuk orang beriman, insya-Allah mudah-mudahan kita tergolong dalam ayat yang ke-8 ini tuan-tuan, iaitu orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, melakukan amal soleh tuan-tuan ya, dan mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya, pahala dan ganjaran yang berterusan, kebahagiaan insya-Allah dunia dan akhirat. Kan tuan ya.
Taib, jom tuan-tuan. Muka surat berapa tuan-tuan kena tengok tu. Daripada awal. Kita akan mengaji daripada awal tuan-tuan. Daripada mula apa yang ditulis oleh Sayyidi Prof Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala. Kita akan perhatikan pada halaman iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada halaman 1 daripada awal 179 yang bahasa Arab lah, yang tuan-tuan punya 388 388. Okey, baik, kita perhatikan. Kita baca tak apa sikit ringkasan daripada muqaddimah itu, pengenalan tuan-tuan. Maka surah ini tuan-tuan dinamakan dengan dua nama lah, macam kita surah Ghafir ataupun Al-Mu'min yang lepas kita khatam Jumaat depan kan. Yang ni tuan-tuan namanya Fussilat ataupun Hamim As-Sajadah. Kan kalau ikut As-Sajadah ni banyak ayat sujud, ada 14 tempat kan. Tapi yang kita nak bincang ni, nama lain bagi surah Fussilat ini ialah Hamim As-Sajadah. Dipanggil Fussilat kerana ayat kitabun fussilat ayatuhu. Tafsil ini maknanya jelas. Ia memisahkan antara kebaikan dan keburukan, kebenaran dan kebatilan, tuan-tuan. Itu Fussilat. Okey. Dan dia mendetailkan bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tanda keesaannya, tuan-tuan kan. Apa tuan-tuan penciptaan Allah ini sebagai menjadi bukti kewujudan penciptanya yang maha agung. Itu namanya surah Fussilat. Adapun namanya tuan-tuan surah Hamim As-Sajadah kerana tuan-tuan ketika Nabi menyampaikan ayat-ayat yang mulia ini, Nabi membalas perdebatan, komplain daripada pembesar-pembesar musyrikin. Nabi baca ayat ni tuan sampai ayat sujud, Nabi sujud. Dan ada ayat, insya-Allah kita akan temui nanti ayat sajadah, antara yang 14 tempat yang ada ayat sujud. Inilah surah Fussilat ataupun Hamim As-Sajadah. Itu nanti tuan-tuan kita akan jumpa insya-Allah pada ayat yang ke-38. 38 ada ayat Hamim As-Sajadah tuan-tuan. Taib, kita perhatikan ketika Nabi baca ayat wahum la yas'amun, ayat 38 Nabi sujud. Maka dipanggil surah ni surah Hamim As-Sajadah. Adapun tuan-tuan hubung kaitnya dengan surah yang sebelumnya, dan kita dah bincangkan bahawa pandangan para ulama, hatta ulama moden sekalipun tuan-tuan, antaranya Syekhul Allamah Syekh Abdullah bin Bayyah. Syekh Abdullah bin Bayyah ni tuan presiden ulama antarabangsa daripada negara Mauritania, timbalan Perdana Menteri Mauritania dulu, mantan tuan-tuan, dan sekarang merupakan ulama usul yang terhebat, antara yang terhebat dalam masa kita ni. Maka beliau mengatakan bahawa Quran itu sebenarnya satu, dia mempunyai kaitan yang sangat rapat antara satu dengan yang lain. Itu kata Syekh Abdullah bin Bayyah hafizahullahu ta'ala. Maka kalau kita perhatikan tuan-tuan dari sudut kesamaan surah Hamim As-Sajadah ataupun Fussilat ini dengan surah Al-Ghafir ataupun suratul Mu'min yang lepas tuan-tuan, maka dia ada dua poin tuan-tuan. Antaranya yang pertama, selepas Allah menyebutkan perkataan Hamim pada dua-dua surah itu, maka dibahaskan terus tentang Quran. Kitabun fussilat ayatuh, tuan-tuan kan, terus menyebut tentang Quran. Dalam surah Ghafir begitu juga yang kita dah baca dulu. Poin yang kedua tuan-tuan, kesamaannya ialah bagaimana ancaman ugutan yang Allah berikan kepada orang musyrikin yang kaki mujadilin ni tuan-tuan, dah kerap kita bincang kemarin surah Ghafir kan, kaki komplain ni yang asyik merapu tuan-tuan kan. Jadi dalam itu bercerita tentang tuan-tuan bagaimana bantahan, bagaimana mereka mengolok-olokkan, bagaimana tuan-tuan juga dibahaskan tentang mukmin bagi umat Nabi Musa alaihi salam, bagi adik sepupu Firaun itu yang berjidal secara jenius, yang berjidal secara matang. Tuan-tuan, itu dia ada dua, yang batil dan yang ada yang hak dalam perdebatan itu tuan-tuan. Maka kalau kita perhatikan tuan-tuan dalam surah ini pula, dalam surah Fussilat ini, maka ayat 13 menyebutkan bagaimana
Nabi SAW menyampaikan kepada kumpulan-kumpulan yang berjidal ini tuan-tuan, bahawa mereka akan menerima nasib yang sama kepada nasib umat-umat yang terdahulu, kaum Ad dan kaum Samud. Mereka akan disambar petir, akan dipanah oleh petir. Tuan-tuan kan? Maka ia menggambarkan bahawa kaitan hubungan surah Fussilat dengan surah Ghafir yang sebelum ini, iaitu siapa sahaja yang menolak, yang mendustakan, yang berjidal tuan-tuan, menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasul mereka, maka kesudahannya ialah kemusnahan. Orang Quraisy juga akan menghadapi nasib yang sama kerana mereka menolak dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Tuan-tuan, adapun kandungan surah itu secara umumnya menekankan tentang usul al-aqidah. Dan memang itulah tema utama ayat-ayat Makki. Kan tuan-tuan kan, tentang wahdaniyah, keesaan, tentang ar-risalah, kenabian, tentang Quran, wahyu dan tentang hari kebangkitan. Okey. Dan juga penekanan tadi tentang wahyu, tentang Quran, kehebatan Quran, tuan-tuan, dan bagaimana kebalasan kepada mereka yang mengingkari hari kebangkitan, tentang keesaan, dan bagaimana tuan-tuan bagi kita yang beriman ni, insya-Allah Allah akan selamatkan kita, ya, membahagiakan kita bagi orang yang bertakwa, tuan-tuan ya. Okey, itu antara perkara yang akan kita bicarakan nanti. Adapun kelebihan surah Fussilat, fadluha, seperti yang dicatatkan oleh Al-Imam Abad bin Humaid, Abdul Ibn Humaid radhiyallahu anhu dalam kitab Musnad beliau, ya, dan Imam Abu Ya'la dan Imam Al-Baghawi radhiyallahu anhum ajma'in. Tiga imam ni telah mencatatkan dalam periwayatan mereka tuan-tuan, daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ya, ketika mana berhimpunnya Quraisy pada satu hari, tuan-tuan, maka mereka berbincang, berjidal sesama mereka. Maka mereka kata, cuba tengok di kalangan kita ni, siapa yang paling power sihir dia, siapa yang boleh buat magic, siapa yang paling pandai bersyair. Kan? Dan orang yang paling handal ni tadi, boleh buat magic, boleh sihir, boleh petah, boleh keluarkan sajak ni, syair ni, dia kena pergi jumpa Lobai tu. Lobai tu apa cerita dia? Lobai tu telah memecah belahkan persatuan kita, kesatuan kita, telah mencaci urusan kita, memecah belahkan perkara kita, kemudian memburukkan agama kita. Jadi kita ni mesti ada wakil yang petah untuk berdepan, untuk berjidal, untuk bercakap dengan Lobai tersebut, dengan orang tersebut, anak buah, kalau kita kata anak saudara Abu Lahab, kan tuan-tuan maka tuan-tuan sekalian, jawapan dia, keputusannya sebulat suara mengatakan yang paling pandai bab temerang ni, yang paling petah bercakap, yang paling fasih dalam bersyair ini, namanya Utbah bin Rabi'ah. Okey, pergi suruh Utbah, ya, bin Rabi'ah untuk bertemu Nabi lah yang mereka tuduh macam-macam tadi, ya tuan-tuan. Maka datanglah Utbah ni gelar dia Abu Walid. Abu Walid, kau pergi jumpa Muhammad. Maka Utbah ini pun tuan-tuan, dengan mandat yang diberikan kepada dia, dia pun jumpa Muhammad. Kau dengan abah kau, Abdullah lah kalau bahasa kampung kita kan, Abdullah, kau dengan ayahanda kau, siapa yang lebih baik? Dia psycho Nabi, tuan-tuan dia provoke Nabi SAW. Nabi diam SAW. Maka dia tanya lagi, kau dengan atuk kau, mana hendak lagi? Abdul Muttalib, kan? Maka Nabi SAW masih diam, tuan-tuan. Maka ini poin yang cuba digunakan oleh Utbah ni, yang dipilih oleh kumpulan Quraisy ini untuk berdepan dengan Nabi SAW. Maka Utbah kata, kalau kau diam, abah kau dengan atuk kau pun kau tak boleh nak bandingkan siapa lebih hendak daripada berbanding diri kau, wahai Muhammad. Maka ingat, menurut kenyataan Utbah ini, ya, kalau kau menyangka bahawa atuk abah kau, moyang kau semua ni orang-orang yang baik-baik, sebenarnya kau telah memburukkan nama baik mereka lah. Reputasi mereka tercalar sebab kau tak ikut agama atuk moyang kau. Kan? Jadi, kalau kau menyangka kau lebih baik, nyatakanlah
ucapkanlah sesuatu. Maka tuan-tuan, inilah bentuk kutukan-kutukan yang mereka berikan kepada Nabi SAW. Engkau ni tak ada lain dah. Engkau ni orang yang paling hina di kalangan kami, yang paling membawa kecelakaan di kalangan kami. Ash'am. Kan? Kau telah memecahkan kesatuan kita. Kau telah menyusahkan urusan kita. Kau telah memburukkan nama agama berhala kita. Kau telah menyebabkan, memviralkan, tuan-tuan ya, tarafihim. Tuan-tuan, engkau telah memviralkan bahawa engkau ni ialah ahli sihir yang telah memukau sebahagian masyarakat untuk mengikut ajaran kau. Ni tuan ni, ini perkataan Utbah. Ya, kau ni sebenarnya tukang telek, tukang tenung. Wallahi, ya, kata inilah kenyataan tuan-tuan sekalian, ya, yang disebutkan oleh Utbah bin Rabi'ah, dan dia kata kesudahan nanti kamu akan dibunuh. Bagi tuan-tuan, lagi dia cakap lagi, wahai lelaki Muhammad, kalau kau ada apa-apa projek, kau ada apa-apa keinginan, beritahulah. Kalau kau nak jadi kaya, kita kumpulkan segala harta Quraisy ni, kau jadi orang yang paling milioner, paling kaya di kalangan kami. Kalau kau nak nikah, kau pilih perempuan yang paling cantik di kalangan Quraisy ni, kami kahwinkan kau dengan 10 pun boleh, tak ada hal. Ni tuan kata Utbah. Ya, tuan-tuan ni, dia nak psycho Nabi SAW. Okay, tuan, dia pun membebel tadi, dah banyak berjidal, bercakap-cakap. Maka Nabi kata apa? Faragta? Dah selesai dah. Dah habis point dah. Ada lagi nak cakap? Kau bandingkan aku dengan arwah abah aku? Kau bandingkan aku dengan arwah atuk aku? Kan, padahal, tuan-tuan, atuk Nabi, ayah Nabi ni mengikut syariat Nabi Allah Ibrahim AS. Tak ada macam ikut sembah patung, macam korang sembah berhala, Hubal, Manata, Uzza, tuan-tuan, dan seumpamanya Manas. Mana ada? Ada lagi poin tak? Nabi kata faragta. Maka kata si Utbah, dah selesai dah, kau lah cakap. Tuan-tuan maka Nabi SAW membaca surah Fussilat yang cuba kita diskusikan bersama tuan-tuan bermula pagi ni insya-Allah. Maka Nabi pun baca Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, Tanzilun minarrahmanirrahim. Tuan-tuan, sampailah kepada ayat فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. Kalau mereka berpaling, sampai ayat itu tuan, itu ayat berapa tu? فَإِنْ أَعْرَضُوا tu ayat 17 ke? Ya, itu insya-Allah kita akan jumpa lah 2-3 hari lagi tuan-tuan 2-3 hari lagi kita akan jumpa ayat tu. Nabi baca ayat 1 tuan-tuan hingga ayat فَإِنْ أَعْرَضُوا itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita akan jumpa nanti tuan-tuan dalam surah Fussilat ini, iaitu ayat 13. Ayat berapa? Ayat 13. Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Tuan-tuan kalau mereka berpaling, bagi mereka inzar, peringatan, ancaman. Ya, mereka akan menghadapi bencana yang sama. Peti tuan-tuan, peti yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Nabi baca ayat 1 hingga ayat 13 kepada brother Utbah bin Rabi'ah yang tadi berjidal, yang mengatakan Nabi ni membawa kecelakaan, memburukkan nama Quraisy, seorang tukang sihir, seorang tukang tenung, kahin, tuan-tuan, pawang, macam-macam dituduh Nabi SAW. Nabi baca sampai ayat 13 tentang azab yang menimpa kaum Ad dan Samud. Maka Utbah kata apa? Hasbuk. Cukuplah. Tak ada lain lagi poin kau. Mat, kau tak ada poin lain ke? Apa, tak ada benda lain ke nak cerita? Maka Nabi kata SAW, nak bagi poin apa lagi? Inilah wahyu. Inilah poin, inilah tujuan aku dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan Quran. Tuan-tuan, maka tuan-tuan, si Utbah tadi tuan suruh Nabi berhenti setelah comeh dan takut dengan ayat surah Fussilat ini. Maka tuan-tuan, orang Quraisy pun nak tahu apa berita hasil perdebatan itu. Tuan-tuan, mereka tanya, apa macam Utbah, kau punya perdebatan tadi menang kau ataupun macam mana? Kau mesti power kan, kau mesti petah, kau mesti malukan Muhammad itu. Maka tuan-tuan, kata Utbah, yalah, dia kata apa?
tuan-tuan, aku biasalah aku kalau dalam kepetahan, kefasihan, kebijaksanaan memang aku paling power lah. Habis macam mana? Dia tengah tak cakap kau, maknanya dia nak tak terima meninggalkan agama dia. Kita kahwinkan dia dengan orang paling cantik, kita jadikan dia orang kaya, dia nak tak? Tapi kata sisi apa tuan? Utbah bin Rabi'ah kata Utbah, tak ada dah. Kan? Tuan-tuan tapi pandai pula tuan orang jahiliah, dia bersumpah walladzina sabaha binyah. Demi Tuhan yang menegakkan Kaabah. Ya. Aku dengar dia baca tadi, dia baca Quran lah. Ayat 1 sampai 13 surah Fussilat. Surah Hamim As-Sajdah. Aku dengar, yang aku faham, dia ancam aku tentang peti kaum Ad dan kaum Thamud. Tuan-tuan, maka kata kaum orang Quraisy kata, wailak, celakalah kau ni Utbah. Kan? Dia cakap Arab. Kita kan Arab. Takkan kau tak faham? Kan? Kau ni celakalah, kata paling power bahasa Arab. Bahasa Arab kelas tinggi. Tapi dia baca Quran bahasa Arab pun takkan kau tak faham. Takkan kau faham ayat 13 je. Ayat 1 sampai 12 mana pun begitulah tuan, orang Quraisy pula menyalahkan si Utbah yang merupakan utusan yang mereka hantar untuk berdebat dengan Nabi SAW. Ya, maka kata si Utbah, betul dia tak faham dah. Dia baca dan dengar asifah tu je yang dia faham. Ya, yang dia faham itu, ya poti itu yang dia faham. Sa'iqah. Tuan-tuan kan? Itulah tuan-tuan kalimah as-sa'iqah, peti itu yang faham, yang lain dia tak faham. Tuan-tuan, menyebabkan gagal Utbah ini untuk tuan-tuan berdepan dengan Nabi SAW. Bahkan dia dicemuh oleh kaumnya kerana kegagalan dia untuk memahami ayat yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tuan-tuan, begitu juga pada riwayat Imamul Baghawi radhiyallahu an, tuan-tuan, katanya wallahi, ya, dia kata, kamu tahu bahawa aku ni orang yang paling kaya di kalangan bangsa Quraisy. Ya, aku pergi jumpa Muhammad dah, aku dah jumpa, aku dah story dengan dia, dah cerita dengan dia. Kan? Aku tanya macam-macam sahabat dia tentang atuk dia, aku tanya. Ya? Dan aku tahu Nabi itu bukan belajar syair. Nabi itu bukan dia bukan orang yang tukang tenung ataupun ahli sihir. Tapi ketika dia baca ayat fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adi wa thamud, aku pun terdiam, menyebabkan aku suruh Nabi Muhammad tu berhenti daripada baca, meneruskan bacaannya. Dan riwayat yang ketiga, tuan-tuan, daripada Sayyidina Imam Muhammad bin Ishaq dalam kitab sirah beliau, tuan-tuan, maka mereka berkata, mereka orang Quraisy dah tanya, apa cerita kau berjumpa Muhammad semalam, apa cerita? Dia kata, apa yang aku dengar, ya, apa yang kita biasa burak, inilah bahasa kita. Tetapi aku simpulkan macam inilah, kata si Walid, tuan-tuan. Ya, Utbah bin Rabi'ah, kata Utbah, tuan-tuan, kesimpulannya dia kata apa? Banyak kalimah, banyak benda yang aku tak pernah dengar lah dia baca tadi tu. Walaupun kita orang Arab, kita bangsa Arab, asal Arab yang paling kualiti, paling hebat, orang Quraisy, tuan-tuan, sampai bahasa tu jadi bahasa Quran, tuan-tuan kan. Tetapi mereka, si tuan-tuan Utbah ni gagal, tuan-tuan, berdepan dengan mukjizat Quran, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan, akhirnya dia mengalah. Utbah mengalah, kata, wahai Quraisy semua, macam mana lah, dan simpulkan macam mana, kita biarkanlah Muhammad tu buat kerja dia. Kan? Ya, dia kata kita memang tak boleh buat apa-apa dengan dia ni. Dia memang, perkataan dia tu memang memukau. Ya, perkataan dia tu memang melemahkan aku. Ya, kalau kau nak dengarlah. Ini pandangan aku. Aku memang sepandai-pandai aku, tapi aku gagal untuk berdebat, untuk membawa Muhammad itu kembali kepada agama datuk nenek moyang kita. Ini, tuan-tuan, 3 kesimpulan, 3 riwayat yang dikemukakan oleh Syekhuna Prof. Wahbah untuk memberikan kita, tuan-tuan, gambaran, tuan-tuan, bagaimana kehebatan, kesempurnaan Quran yang menyebabkan ini yang dipanggilkan i'jaz, lemah, mukjizat, lemah orang-orang pakar untuk menghadapi, tuan-tuan, bahasa Quran yang cukup sempurna daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di bawah tajuk, tuan-tuan, baru kita masuk ayat di bawah tajuk Quran, Al-Quranul Karim, dan bagaimana musyrikin ini tadi, Utbah bin
Rabi'ah dan seumpamanya tuan-tuan, yang berpaling daripada Quran dan Nabi SAW itu bashar. Bashar ni kita dah bincang banyak ayat tuan-tuan. Bukan bashar tapi bashar kulit manusia. Kenapa bashar? Bashar ni wajah yang kita nampak kulitnya, maka Nabi itu nampak muncul di khalayak masyarakat, ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq dan seumpamanya tuan-tuan. Okey, baik. Qala at-tafsir wal bayan, baru masuk halaman 392. Tuan-tuan kita dah ada 229 pagi ni, alhamdulillah. Ya, okey. Ya, semua sihat semua, Dia Syamsiah. Semua sihat ya, alhamdulillah. Baik. Ayat pertama dan kedua kata tuan-tuan, Hamim tanzilum minar rahmanir rahim. Hamim itu huruful muqatta'ah. Ha satu huruf, mim satu huruf. Pukulan KO kepada tuan-tuan bangsawan, kepada sastrawan Arab, tak tahu nak faham apa itu ha, apa itu mim, tak faham tuan-tuan. Maka Allah terangkan surah Hawamim, yang 7 surah ini Hawamim, surah-surah yang bermula dengan Hamim tuan-tuan, ini huruful muqatta'ah kan. Fikir betul-betul, Allah letak dulu siap-siap Hamim. Ini cerita lepas ni cerita yang begitu menarik, mencabar minda kamu, membawa kamu kepada keimanan kepada yang menurunkan Quran. Quran ini turun daripada Tuhan yang mempunyai rahmat yang meluas, yang melaut kepada hamba-Nya, yang merupakan Al-Mun'im, pemberi anugerah, rahmat, nikmat kepada hamba-Nya tuan-tuan, yang diturunkan kepada sebaik-baik hamba-Nya, Rasulullah Karim sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tuan-tuan, Allah sebut kalimah Ar-Rahmanur Rahim, tanzilun minar rahmanir rahim, kerana tuan-tuan menunjukkan Quran itu sebagai balsam asy-syafi, penawar segala-galanya. Dia sebut al-balsam ni penawar tuan-tuan, untuk umat, untuk masyarakat, untuk bernegara. Engkau Taliban ke, engkau Talibun ke, engkau Talibin ke, engkau Tulab ke, apa nama engkau pun, apa bangsa engkau, maka untuk mendapat keselamatan, kebahagiaan, jaminan kebahagiaan hanya dengan Al-Quran, penawar bagi segala penyakit. Kan tuan-tuan Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan. Itu dia. Dan ia merupakan rahmat yang paling agung, yang paling mulia yang Allah turunkan Quran kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tuan-tuan. Kemudian kita beralih kepada ayat yang ketiga tuan-tuan. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Quran ini tuan, dia nilai tafsil tuan, detail, dia terperinci, mufassal tuan-tuan lengkap huraian dia tuan-tuan, komplit ya, untuk mana-mana masa, untuk mana-mana tempat tuan-tuan, semuanya sempurna, semuanya dapat kita laksanakan tuan-tuan. Ya, itu Quran yang Allah sebutkan tuan-tuan sebagai Fussilat. Maka nama surah kita ni surah Fussilat tuan-tuan. Jelas makna dia tuan-tuan. Walaupun ayat tu ayat mutasyabihat, walaupun bukan dia muhkamat, ada dua kategori yang kebanyakannya muhkamat, itu ummul kitab. Wa ukharu mutasyabihat, walaupun mutasyabihat ada penyelesaian dia, ada cara pendekatannya nak takwil ataupun tafwid, jelas tuan-tuan kan. Jelas tuan-tuan tentang kitabun fussilat ya. Dan turunnya Quran ini kita tahu tuan-tuan, dia bukan Banjar, bukan Jawa, bukan Melayu, bukan asli, bukan Mandarin ke apa bahasa, tapi bahasa Quranan Arabiyyah, Quran yang berbahasa Arab. Kenapa? Antara hikmahnya, senang faham, maknanya terperinci, lafaznya jelas tuan-tuan ya. Tetapi yang faham jelas makna terperinci ni siapa? Yang faham ini hanyalah para ulama ar-rasikhun. War-rasikhuna fil ilm. Tuan-tuan, orang yang mantap ilmunya. Maknanya mantap ilmunya dia mengaji. Tuan-tuan, dia belajar. Kan, kalau yang rezeki baik tu daripada kocik lah. Kan, tuan-tuan, at-ta'limu fi sighar kan naqshi 'ala al-hajar. Orang belajar daripada kocik tuan-tuan macam kita menulis atas batu. Benda tu lokek. Ini baru nak start belajar umur 68. Umur 73 baru nak baru nak start tuan-tuan. Tu hari ni esok jumpa ba, yang dah lupa dah. Tu nasib lah kan. Itu kalau dah mengaji tua-tua, memang itulah sedikit cabaran dia, lupa.
Tapi sekurang-kurangnya 2-3-2 ahli grup kita pagi ni insya-Allah, walaupun majoriti saya rasa memang orang pencen, orang yang mungkin dah berumur sikit tuan-tuan, tetapi niat tuan-tuan nak dongar ni, tuan-tuan dah join grup nak belajar ni, insya-Allah ini pahala. Faham tak faham tuan-tuan, nombor 2 lah. Walaupun Quran ni jelas, bahasa Arabnya standard tuan-tuan, kualiti terbaik, tetapi yang faham ni bukan kita. Yang faham sebenar-benar faham ialah para ulama'. Kerana mereka dah bergelumang dengan ilmu. Daripada kocik lah Syekh Wahbah Zuhaili ni tuan, pengarang tafsir Munir kita ni, daripada kocik tuan-tuan bergelumang dengan ilmu. Daripada kocik lah tuan-tuan, Syekh Mustafa Al-Maraghi ni dengan ilmu. Daripada kocik lah tuan-tuan, Syekh Ali As-Sabuni ni dengan ilmu. Jadi diorang ni tuan, dia itu ya kojo dia. Kita kojo kita tuan, kojo lain, kita buat kojo macam-macam. Jadi masuk 3 keluar 8. Dia tuan-tuan masuk belajar 8 masuk 10. Ulama-ulama memang mereka tu rasikhun. Mereka faham. Mereka dah sediakan bagi kita bahan. Dah tertulis. Dah ada tuan-tuan. Jadi kita belajar je lah. Kan, kerja kita tuan-tuan, kita belajar je. Ulama-ulama dah sediakan tuan-tuan. Mereka faham Quran dan Arabiyah. Bahasa Arab yang mana yang nak dipakai untuk memahami Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, Quran turun dengan bahasa Arab. Dengan kepada bangsa Quraisy tuan-tuan. Maka inilah Quran yang kita tuan-tuan cuba pelajari, walaupun kita ni banyak makan tempoyak. Walaupun kita tuan-tuan banyak makan suun dengan tempe. Walaupun kita sarapan kejap lagi, tak apa-apa kita nak sesah tuan-tuan, itu tidak menjadi masalah. Kerana Quranul Karim ini tuan-tuan telah ada yang menyediakan bahan kepada kita. Segala sudut ilmu, bidang ilmu Quran telah ada pada kita. Nak tak nak kita cari ustaz, cari ustazah, kita belajar. Itu Quran tuan-tuan. Okey. Kemudian pada ayat yang keempat, didetailkan lagi tuan-tuan, Quran itu basyiran wa nadhira. Ada unsur-unsur khabar gembira. Tuan-tuan, demikian juga ada unsur-unsur khabar yang menakutkan. Maka itu antara tugas Nabi SAW. Nabi itu, nama Nabi itu, tuan-tuan, Al-Bashir An-Nadhir. Tuan-tuan kan? Malam tadi saya ditampin buat zikir Kanzus Sa'adah. Dengan Najino, dengan Balim, makan lepas kuliah. Makan tuan-tuan, jamuan sikit lah rumah Balim. 4-5 orang tuan-tuan. Itu cerita teringat ayahanda beliau itu Datuk Burhan. Selalu saya sebut pada jemaah tuan-tuan bahawa Datuk Burhan ni tuan-tuan, qadi besar kita, mantan qadi besar kita tuan-tuan, pernah memegang jawatan pemangku mufti ketika zaman Syekh Ahmad dulu. Tuan-tuan kan, dia cerita, imam, dia panggil saya imam lah. Dekat depan Masjid Madinah tu tertulis nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi antaranya Al-Bashirun Nadhir, Al-Mustafa, Al-Mujtaba dan seumpamanya tuan-tuan. Quran juga begitulah sifatnya tuan-tuan. Ciri Quran itu tuan-tuan, bashir dengan nadhir. Tetapi bashir untuk siapa? Untuk para awliya. Orang yang cinta Quran, yang kasih Quran, calon-calon syurga tuan-tuan, dia goma. Dia goma tuan-tuan untuk membaca Quran. Itu awliya. Ciri-ciri wali tuan-tuan, suka Quran, suka Nabi, ikut Nabi. Itu wali dah tu. Kalau yang melawan Nabi, bertentangan dengan Quran, itu tuan-tuan, itu namanya kuali tuan-tuan. Itu namanya bukan awliya tapi a'da, musuh-musuh Allah. Kan tuan-tuan maka Quran dia akan cerita detail lah. Mana calon ahli syurga, mana ciri-ciri ahli neraka, diceritakan tuan-tuan. Tapi malangnya banyak orang tak nak ikut. Tuan-tuan fa'arada aktsaruhum, majority tak nak ikut Quran. Majoriti berpaling daripada wali-wali Allah Ta'ala yang membawa panduan Quran ini. Dia baik pokak, dia tak nak dongar. Kalau terpandang ayat Quran, cepet-cepet dikalihkan tuan-tuan. Kalau dengar ayat Quran tuan, cepet-cepet dia hilangkan tuan-tuan. Tuan-tuan jadi maknanya apa? Ya, tuan-tuan, mereka tak nak dengar. Ini musuh-musuh Allah Ta'ala. Termasuk tadi yang mewakili debat tuan-tuan untuk berdepan dengan Nabi SAW itu siapa? Utbah bin Rabi'ah dan seumpamanya. Okey tuan maka mereka tak nak dengar. Ada yang dengar tapi tak tadabbur. Ini yang kita proses kita mengaji ni tuan, proses tadabbur. Cuba nak faham apa dia yang dikatakan Quran dan Arabiyah, apa yang Allah katakan Bashir dengan Nadhir tuan-tuan. Ini semua kita cuba dalam proses tadabbur tuan-tuan Tayyib. Ya, dan tak ramai dapat manfaat Quran ni. Ada yang jenis frame je kerja dia. Ada jenis dalam kereta dia 14 biji Quran dalam kereta dia tapi tak baca-baca. Ada tuan-tuan gantung kat kedai ya Ibu Dina, tak baca pun.
Macam-macam passion, macam-macam pattern tuan-tuan, tetapi yang kita nak baca, amal, menghayati, menyebarkan, itu tuan-tuan pejuang disebut sebagai hamalatul Quran. Taib, qala, ayat kelima. Ya. Kemudian tuan-tuan diteruskan ada 3 punca kenapa orang ni tolak Quran. Kenapa majoriti hamba Allah Ta'ala ni tak gemar dengan Quran, ada 3 sebab. Tuan-tuan, iaitu kepada kumpulan musyrikin ni mereka bagi 3 sebab. Satu, masalah hati. Masalah hati kami ni ada penutup. Ada benda yang menutup hati kami yang kami tak faham apa yang Muhammad baca. Kan, yang Dan faham tadi, sa'iqah je satu kalimah. Dia tak sampai dalam hati kami ni. Sebab tu kami tak boleh nak terima apa yang dibaca, apa yang dibawa. Ya, kerana yang dibawa itu ialah benda yang bercanggah dengan kehendak nafsu kami, selera kami, logik kami, menyembah patung, berhala. Ini tradisi atuk moyang kami. Kenapa kami nak batalkan? Ini tuan-tuan poin yang pertama, hati mereka telah ditutup. Yang kedua tuan-tuan, telinga mereka tu tersumbat. Ada benda yang menyumbat telinga mereka, yang menghalang mereka mendengar bacaan Quran yang disampaikan oleh Nabi, oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kami tak dengar. Poin yang ketiga tuan-tuan yang Allah rakamkan dalam ayat yang mulia ini tentang hijab. Tuan-tuan, iaitu tentang adanya penghalang, satir yang menghalang kami untuk melihat apa benda Quran ni. Syair, Quran ni syair saja, kata dia kan, tuan-tuan. Menyebabkan 3 poin tuan-tuan, mereka menolak kebenaran Quran, wahyu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka inilah 3 tuan-tuan perkara, 3 perkara yang menyebabkan mereka gagal mendapat kebaikan, mendapat kebenaran Quran tuan-tuan sekalian. Dan tuan-tuan begitu juga Abu Jahal ni, kalau dia tuan-tuan dengar kalau Nabi nak ceramah ke, Nabi nak baca Quran ke tuan, dia selubung dengan kepala kan tuan-tuan kan. Dia kata, ya Muhammad, Mat, tuan-tuan, dia kata antara kami pembesar-pembesar Quraisy, orang kaya-kaya ni, tokoh-tokoh besar ni, pemimpin Quraisy ni dengan kau ni ada hijab, ada benteng. Dia selubungkan tuan-tuan supaya apa, nak mempersendakan, memperolok-olokkan dakwah tuan-tuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka memberi Nabi pilihan macam nilah. Fa'mal innana amilun. Kau buat kerja kau dan buat kerja Dan. Ini pilihan yang diberikan oleh tuan-tuan, oleh Abu Jahal, oleh Utbah ini tadi tuan. Ya, ini mereka berikan kepada Nabi SAW, tuan-tuan, iaitu dia kata, macam ni lah, kalau tak ada jalan perdamaian, kau dakwahlah. Tapi kau ingat, kau tak ada senang dapat dakwah kat sini dah. Kau akan dibunuh. Kau akan diperlakukan dengan pelbagai perlakuan, cabaran dan seumpamanya lah. Tapi kami ni akan teruskan kerja kami. Kau buat kerja kau, kami buat kerja kami. Sebab tuan-tuan, mereka tak dapat menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun meneruskan tugas Nabi. Nabi tak berhenti untuk berdakwah. Nabi membentuk kumpulan mustad'afin, kumpulan yang lemah ini tuan. Hamba-hamba yang ditindas ni telah dimerdekakan oleh orang-orang kaya di kalangan para sahabat tuan-tuan, untuk selamatkan mereka. Dan prinsip Nabi seperti yang kita baca dalam surah Ghafir lu, wa ufawwidu amri ila Allah. Aku serahkan urusan aku kepada Allah. Maka Nabi meneruskan tuan-tuan tugasan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kata Syekhuna tuan-tuan, dia kata apa lagi? Saya nak sebutkan satu riwayat ya tuan-tuan, iaitu ketika Utbah. Tadi tuan-tuan, Utbah bin Rabi'ah jumpa Nabi SAW tuan-tuan untuk menyekat Nabi SAW, untuk berunding dengan Nabi tuan-tuan. Dan ketika mana Nabi baca surah yang mulia ini tuan-tuan, ya, daripada awal sampai ayat 13 tadi tuan-tuan, maka si Utbah yang kononnya paling berpengalaman, paling senior, paling boleh diharap, dia rasa menggigil ar'ada syekh. Kan, rasa ini lain macam ayat ni, apa ni? Aku kena pukau, aku kena sihirkan tuan. Maka tuan-tuan, dia menyebabkan dia kesuruh Nabi, dah cukup mat, kau jangan baca lagi, hasbuk. Dia pegang mulut Nabi tuan-tuan, ya, jangan Nabi SAW meneruskan bacaan tuan-tuan. Dan dia merasakan bahawa tuan-tuan, ya, bahawa dia kata yang dengar, ya, dia bukan syair. Ini orang pandai tuan-tuan. Ya, dia terima tuan-tuan, ayat ini bukan syair, ini betul-betul ayat yang kalau aku dengar lama-lama kan, silat-silat kan aku ikut Nabi lah kan. Baik aku suruh dia diam. Tuan-tuan kan, maknanya dia menerima
tuan-tuan, kebenaran ayat, dan dia tahu bahawa kalau dia lawan, dia akan kena sa'iqah seperti mana qaum 'Ad dan qaum Thamud, tuan-tuan. Dia dah jadi takut. Tuan-tuan, ini yang disampaikan oleh Utbah bin Rabi'ah mendengar bacaan Quran Nabi SAW. Maknanya kalau kita, tuan-tuan, kalau Quran tu dibaca kat gunung pun, gunung boleh pecah, kan? Kan, tuan-tuan? Maka kalau dibaca pada hati kita, baca dengan perasaan dan penghayatan, maknanya memang segala apa yang kita harapkan, apa yang kita hajatkan, segala permasalahan kita, tuan, akan dapat kita selesaikan dengan Al-Quranul Karim. Okey, tuan-tuan. Tayyib, tuan-tuan. Kita teruskan pada ayat yang ke-6. Maka, tuan-tuan, ya Allah Subhanahu Wa Taala dah menyebutkan 3 sebab, 3 punca dia orang tak nak beriman tadi. Masalah hati, masalah telinga, masalah hijab. Tuan-tuan, kan? Maka disampaikan, tuan-tuan, Nabi ni basyarun mithlukum, manusia macam kamu. Wahai musyrikin semua, betul lah Nabi ni, tuan-tuan, anak Mekah, budak Mekah, makan qadid. Apa qadid, tuan-tuan? Daging, bukan daging salai, daging yang dijomor tu, supaya tahan lama, kan? Tak ada peti ais, tuan-tuan. Macam saudara-saudara kita di Kemboja. Masa saya pergi Kemboja, Sokma Zaki, saya tengok ramai orang Kemboja lepas korban tu, kan, mereka jemur daging tu supaya nanti boleh tahan lama sebagainya lah. Boleh lama, boleh makan stok, kan, untuk beberapa bulan, tuan-tuan. Ya, maka Nabi tu basyarum mislukum, manusia. Wahai orang musyrikin, dia bukan malaikat. Nabi tu jadi mulia kerana membawa wahyu, menerima Al-Quranul Karim. Ya, Nabi SAW pun tak boleh paksa kamu masuk iman, beriman. Kuasa hidayah itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah. Nabi macam kamu. Tuan-tuan, kan? Cuba dia kata wahyu itu ada 2 poin penting, ilmu dan amal. Tuan-tuan, maka ilmu itu, kata Syekh Wahbah, asas ilmu itu ialah untuk kita mengenal Allah, ma'rifatut tauhid. Tuan-tuan, apa dia? Kita kata tauhid kita, tuan-tuan, Allahu Ahad wa ilahukum ilahu wahid. Tuan-tuan, Allah tiada syirik baginya, tiada sekutu baginya. Tuan-tuan, itu dari sudut, tuan-tuan, ilmu. Kemudian dah ada ilmu, tuan-tuan, kita iktiraf tentang kebenaran tauhid itu, maka, tuan, kita beramal. Ya, kan? Beramal itu asasnya apa? Istiqamah, istighfar, taubat. Tuan-tuan, istiqamah. Dah ada ilmu, kita beramal dengan istiqamah. Tuan-tuan, mohon keampunan. Kemudian, tuan-tuan, meninggalkan. Kalau orang musyrikin, mereka perlu meninggalkan kesyirikan mereka. Kalau kita yang beriman ni, tuan-tuan, kita perlu, tuan-tuan, meninggalkan kealpaan, kelekaan kita. Maka Allah bagi ancaman kepada orang, tuan-tuan, orang musyrikin. Wa wailul lil musyrikin. Celakalah bagi orang musyrikin. Itu sampai, itu ayat ke-6 tau, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan, itu ayat ke-6. Noktahnya kat situlah, waqafnya wa wailul lil musyrikin. Tapi Syekh Wahbah tadi dia campurkan terus 6-7 sebab tuan-tuan, ayatnya sama. Kita nak wasalkan pun boleh. Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakah. Boleh nak wasalkan. Sebab ayatnya sama. Dan kalau kita baca ayat celaka, tuan, ya, kita tak sempurnakan ayat, tergantunglah. Wa wailul lil musyrikin sadaqallahul azim, ataupun wa wailul lil musyrikin Allahu akbar, kita rukuk dalam solat. Ini ayat tergantunglah. Sebab yang menyempurnakan celaka musyrikin itu apa? Iaitu musyrikin ni tak nak bayar zakat, tidak beriman dengan akhirat, baru disempurna, iaitu ayat yang ke-7 itu. Baik, tuan-tuan sekalian. Qala, okey, kecelakaan, kerugian bagi orang musyrik yang mensyirikkan Allah Ta'ala, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu perangai orang musyrikin. Yang kedua, tuan-tuan, dia bonci dengan manusia yang lain. Kan? Dia wujudkan penyakit ke, tuan-tuan? Dia wujudkan ubek ke? Dia wujudkan peperangan ke, tuan-tuan? Ini kerja orang musyrikin. Tak kisahlah dia Yahudi ke, Nasrani ke, Wasani ke. Sebab kita pegang, tuan-tuan, agama Wasaniyah ni, agama berhala ni, tuan-tuan, agama yang satu. Satu agama tu. Dia lawan tauhid, syirik. Syirik tu satu agama sebenarnya. Tuan-tuan nak namakan nama apa pun, apa kepercayaan dia pun, tuan, tu syirik. Kan? Kalau dah berpaling daripada Allah Ta'ala, itu namanya syirik, tuan-tuan. Maka, ya, itu orang musyrikin ni, tuan, dia bukan suka. Walaupun bangsa dia sendiri. Walaupun agama dia sendiri. Mati ke, kebuluran ke, itu kau punya pasal. Ini ciri yang kedua orang musyrikin, tuan. Satu, dia tak nakkan Allah, tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan, dia tak nakkan manusia, maknanya tak mahu membantu orang susah.
Ini dua ciri tuan-tuan yang melengkapkan keburukan mereka itu, iaitu mereka juga tidak beriman dengan hari akhirat. Okey tuan-tuan sebab itu disebutkan tuan-tuan harta tu, bab harta ni tuan-tuan Allah dah sebut dah. Alladzina la yu'tuna zakah. Orang musyrikin tuan. Sebab harta ni dah sebati dengan jiwa tuan-tuan. Cari susah-susah nak keluar infak. Kalau kedokut tuan RM5 pun kita takkan keluarkan, percayalah. Kan kita nampak orang susah tuan-tuan tak makan, nak bagi RM1 pun kita takkan beri sebab dah sebati. Ini perangai orang musyrikin. Sampai peringkat wajib berzakat, wajib kita menolong, kita tak nak tolong. Ini perangai orang musyrikin tuan-tuan. Dah harta tu dah sebati dengan jiwa dia. Sedangkan Nabi kata apa? As-sadaqatu burhan. Sedekah itu burhan. Burhan itu tuan-tuan bukti keimanan kamu. Iaitu banyak bersedekah. Apatah lagi yang konsep sedekah wajib tuan-tuan sekalian. Qala, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang wail, celaka, lembah dalam neraka tuan-tuan kerana mereka memiliki 3 sifat. Yang pertama tuan-tuan, mereka syirik. Ni memanglah tak payah nak nolonglah, naudzubillah min dzalik, ni asas musyrik ni tuan. Yang kedua tuan-tuan, mereka ni tak nak keluar zakat. Jadi kalau syirik tadi tu lawan kepada tauhid. Tak nak keluar zakat tuan lawan kepada sifat belas ihsan kepada orang ramai. Dia fikir perut dia, perut orang tu lantak lah. Yang ketiga tuan-tuan, menyebabkan mereka beroleh kecelakaan kerana mereka itu tuan-tuan ingkarkan hari kiamat. Mereka tenggelam dengan dunia mereka. Tak sudah-sudah dengan dunia dia, dengan politik dia, dengan kuasa dia, dengan tahta dia, dengan ekonomi dia. Tak ada dah hukum, tak ada dah panduan, melanggar je semua. Ini tuan-tuan akhirnya membawa kepada apa? Dia beranggapan hidup ni hanya di dunia, tiada hari kebangkitan. Tuan-tuan maka itulah penjelasannya. Kata Syekhuna radhiyallahu an, iman ini tuan-tuan dalam asas akidah kita tuan-tuan, maka syirik itu meruntuhkan akidah kita tuan-tuan, dan zakat itu tanda iman. Sebab kita terpaksa ambil 2.5% harta kita kena keluarkan. Kan tuan-tuan kan? Tak kira lah COVID ke tak COVID, online ke tak online tuan-tuan, kena pastikan zakat kita selesai. Zakat itu tuan-tuan jambatan. Kalau kita putuskan jambatan tuan-tuan, maka kita tak ada tali penghubung kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan orang yang tak bayar zakat tuan-tuan, ini dalil orang yang keras hati. Kan tuan-tuan kan? Macam mana orang yang malas zikir tu orang yang keras hati, orang tak berzakat ni tuan-tuan, orang yang keras hati. Dan kita faham tuan-tuan sejarah bagaimana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi kumpulan yang enggan membayar zakat. Tuan-tuan kan? Tapi dalam konteks hari ni cuti, cikgu-cikgu tak adalah nak keluar awal. Pensyarah pun tak ada apa-apa kan. Sapis kan? Kod diang semua tak ada apa-apa kan. Kita boleh join sampai 8.40 dah ni. Kita nak habiskan fik ni kan. Kak Mazati pun tak adalah 8.30 nak minta izin kot. Sebab hari ni cuti sekolah seminggu. Walaupun cuti tak cuti sama je kan. Macam tak cuti, macam tak sekolah. Sama je kan, tuan-tuan. Okey, jadi maknanya apa? Kalau kita perhatikan tuan-tuan, bahawa kalau tak betul-betul tuan-tuan, kita yang 245 orang grup tafsir pagi ni tuan, kita pun jadi cuai kalau kita ni kumpulan yang terlampau berkira untuk berinfak. Jadi maknanya benda tu ikut kemampuan masing-masing. Kan tuan-tuan kan? Boleh Kak Muhaidah. Benda tu ikut kemampuan masing-masing tuan-tuan. Sebab ramai orang tuan-tuan, kalau saya pengalaman saya lah, kerisahan ni kan, ada satu acik ni tuan, dia jual nasi lemak. Dia kumpul sikit-sikit, RM1, tiap hari dia kumpul. Sampai saya ingat dia infak, dia nak belikan satu lot tanah wakaf. Kita mula-mula dulu kita beli tanah tahun 2012 dulu, jisit 2011. Tuan-tuan kan? Jadi maknanya RM50. Dia kumpul saya RM1, Kak. Kumpul-kumpul tuan dah cukup, hantar duit RM1 kat kita. Ni ustaz cik jual nasi lemak. Orang susah tuan-tuan lebih bersungguh-sungguh nak berinfak daripada kita yang harta menipah ruah ni kata, tak payah, cik sendiri, minta kat kerajaan, minta kat Ismail Sabri, minta kat Tok Mahyudin, semua tuan-tuan, kita lepas tangan. Tapi kadang-kadang orang susah tuan, dia lebih prihatin sebab dia dah susah. Ini tuan-tuan memang bukti tanda Masya Allah, tabarakallah, keimanan. Orang yang berinfak tuan, infak harta, dari konteks ni kita bincang harta, harta intelektual, kepandaian, kita share tuan-tuan, kita kongsi ilmu, pengalaman. Ramai PTD dalam grup kita ni kan.
orang yang pengalaman dalam mentadbir Datuk Syuaib dan seumpamanya Tuan Haji Rahman, ramai saya tahu yang berpengalaman, bagi pandangan, bagi idea tentang macam mana kita nak memajukan, mengatur ma'had kita, sekolah kita, masjid kita, tuan urusan agama kita, bagi pandangan. Kan tuan-tuan kan, jangan jadi pembaris, jangan lurih bondo. Kan bagi pandangan tuan-tuan, selagi benda tu dia tidak bersifat wahyu yang tak boleh kita pindah, maka kita boleh bagi pandangan tuan-tuan untuk penambahbaikan bersama. Tuan-tuan sekalian, maka sebab itu tuan-tuan, ayat ini memberi ancaman kepada orang yang syirik tadi. Tuan-tuan, yang musyrik, tuan-tuan, yang tidak mahu, yang tidak berkenan untuk membantu masyarakatnya. Tadi hubungan dengan Allah, hablum minallah, tauhid dia dah putus. Kemudian hablum minan nas, dari sudut harta tuan-tuan, yang ada harta sikit share, yang kaya tuan-tuan tengok-tengok sikit orang susah, maka ini cantik perjalanan kita. Jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan hamba Allah. Tapi orang musyrikin tuan, dengan Allah dia hancur, dengan hamba-hamba Allah pun tuan-tuan, dia pentingkan diri sini, dia tak apa, dia pijak kawan, dia makan kawan pun tak ada masalah. Yang penting dia boleh hidup selesa tuan-tuan. Dan mereka ingkar dengan hari kiamat tuan-tuan. Okey, baik. Qala tuan-tuan, kemudian pada penutup ayat ke-8 itu, ya, disebutkan bahawa untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Ingat tuan-tuan, iman mesti kembar dia amal soleh. Solat kembar dia ialah zakat. Tauhid tuan-tuan kembar dia ialah berbakti dengan ibu bapa. Ini 3 kembar yang tak pernah dipisahkan dalam Quranul Karim. Okay, jadi kembar kita jumpa pagi ini, kembar iman dengan amal soleh. Kau jangan cerita kau beriman, kau jangan cerita kau punya mimpi, wahai Masyitah, ya, Situ Nur, kau jangan cerita mimpi kau, cerita apalah, perang lah, huru-hara lah. Jangan cerita, sebab benda ini tuan, iman itu mesti dibuktikan dengan amal soleh. Maka kita punya iman ni tuan, kita kena tonjolkan Islam kita macam mana. Nak jaga iman dengan Islam, kena pagar dengan pagar ihsan, tasawuf. Kan tuan-tuan kan? Maka orang beriman dan beramal soleh tuan, pahalanya tak akan berhenti-henti. Kan? Tuan-tuan infak RM50 lah baru ni dekat pagar Mahat Nikmah dekat Kemboja tu, insya-Allah berpanjanganlah pahala kita. Dalam kubur pun kita sonang insya-Allah. Tuan-tuan kan? Sonanglah Kak Syamzitah, terima kasih. Ya, tulis nota kita kan, hablum minallah wa hablum minan nas. Menjaga hubungan sesama kita, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu. Jangan potong, jangan putuskan hubungan tersebut tuan-tuan. Jadi pahala kita orang beriman dan beramal soleh ni berterusan. Kita tidur malam tadi, pahala berterusan, budak-budak doakan dia. Kita pagi ni ponteng tafsir sebab ada urusan lah. Bukan ponteng sengaja ponteng, memang ada hal. Pahala kita berterusan. Masa sakit, tuan-tuan cuba tengok ni. Ya, pelanjutan huraian Imam Syekh Wahbah tuan-tuan. Kata Imam As-Suddi kata tuan-tuan, ayat ini turun kepada orang yang cacat, yang tak mampu bekerja, yang dah OKU, yang dah tua, mungkin dah nyanyuk esok tuan-tuan, na'udzubillah. Kita tak tahu kan? Walaupun dia tak boleh buat ketaatan, tapi pahala dia berterusan. Tuan-tuan, macam dia sihat. Kan? Tanya Leli kan, arwah Ustaz Syamsuddin kan? Ayahanda. Pahala dia berterusan lah. Anak-anak dia sedekah, anak-anak dia baca Quran, kita baca Quran, atuk moyang kita tuan-tuan sonang. Walaupun dia dah meninggal, tuan-tuan, walaupun kita yang hidup ni, konteks ayat ini kata Imam Suddi, orang yang sakit, orang yang musafir, tuan, dia tak dapat buat macam biasa lah. Lalu dia memang qabliyah, ba'diyah, tahajud, duha, semua komplit, tapi musafir. Ataupun dah sakit, tapi pahalanya tetap Allah tulis, tuan-tuan, ghairu mamnun, tidak akan terputus. Itu tuan-tuan, inilah agama kita. Inilah keunikan Islam kita tuan-tuan. Inilah syariat yang dibawa oleh Nabi SAW tuan-tuan. Kita ni sentiasa tuan-tuan sadaqatun jariyah. Sentiasa mengalir. Ganjaran kita tuan-tuan insya-Allah mengalir. Ada sikit kipeh ko, ilmu ko, gali perigi ke tuan-tuan. Benda-benda baik ni insya-Allah mengalir tuan-tuan. Walaupun kita dah tak ada esok. Walaupun mungkin kita akan sakit satu hari nanti tuan-tuan. Pahala kita berkekalan. Ini Islam yang Allah sebutkan. Lahum ajrun ghairu mamnun, yang kita pun baca dalam surah At-Tin. Tuan-tuan, 5 minit, bagi saya 5 minit 8.40 kita berhenti. Tuan-tuan, antara pengajaran ayat ini iaitu Quran ini Allah gambarkan dengan 10 ciri dalam mukadimah. Quran itu diturunkan, penurunan daripada atas ke bawah. Tuan-tuan, Lauh Mahfuz, langit dunia, dan bawa kepada kita tuan-tuan. Tanzil. Quran itu daripada Ar-Rahmanur Rahim. Quran itu sebagai kitab. Kan? Tuan-tuan, Quran itu sebagai benda yang
detail, tafsil, fussilat. Penamaan nama surah kita Fussilat. Quran itu dipanggil Quran sebab apa? Baca. Jangan buat kenang-kenangannya. Simpan dalam peti. Simpan kat almari. Itu tak jadi Quran tuan, itu jadi kenang-kenangan. Quran itu Quran sebab apa? Quran dibaca. Bahasa Arab untuk orang yang faham. Kan, walaupun dia sekolah Arab, tuan-tuan, kadang-kadang dia pun tak faham. Walaupun dia orang Arab, tuan-tuan, dia pun tak faham Quran. Tapi yang faham itu ialah yang betul-betul mengaji Quran, yang menyelidik, mempelajari ilmu Quran, tuan-tuan. Quran itu basyir dan nadhir. Tuan-tuan, Quran itu juga, tuan-tuan, ya, kebanyakan orang, tuan-tuan, aktsaruhum berpaling daripada Quran, tak hirau dengan panduan Quran, tidak mengambil kebaikan Quran, tuan. Ini yang ramai berlaku. Kalau kita dalam pagi ni, tuan, kalau kita sehari itu tak baca Quran, kita relax, itu memang teruk lah tu. Kan, tuan-tuan, kan? Kalau sehari tak baca Quran, tuan-tuan, kita rasa okey, itu sebenarnya tak okey lah tu. Itu muhasabah lah untuk kita, kan. Tuan-tuan, dan tuan-tuan sekalian, saya nak ambil poin yang ketiga. Iaitu sebenarnya dalam Quran ada beberapa lafaz yang bukan Arab. Contoh, istabrak. Contoh, sijil. Tuan-tuan, dua kalimah ini bahasa Farsi. Nampak? Tuan-tuan, bahasa Habsyah dalam Quran apa dia? Mishkah. Itu dalam surah An-Nur, kan. Tuan-tuan, mishkah, lampu. Qistas, tuan-tuan, qistas itu bahasa Rum. Jadi ada 3 bahasa yang dimasukkan selain bahasa Arab. Okey, iaitu istabrak, tuan-tuan, sijil, mishkah dan qistas. Masya-Allah, tabarakallah. Ini Quran itu, tuan-tuan, walaupun Quran itu Arabian, tapi ada juga beberapa patah perkataan kalimat yang bukan daripada bahasa Arab, diarabkan, dimasukkan dalam Quran, tuan-tuan. Okey, dan kena ingat, tuan, lafaz nombor 4, lafaz Quran itu dia dari sudut lughawi, bahasa. Dia bukan istilahi. Maksudnya, tuan-tuan, kalau kita kata, Allah kata, tuan-tuan, dalam Quran tentang solat. Solat itu, tuan-tuan, pada sudutnya ialah dari sudut bahasa, iaitu doa. Kenapa selepas kewafatan Nabi SAW, ketika Khalifah Sayyidina Abu Bakar, diorang tak nak bayar zakat? Kerana, tuan-tuan, mereka menganggap zakat hanya wajib di zaman Nabi. Kerana kalau mereka bayar zakat, Nabi doakan mereka. Nabi dah wafat, siapa nak doakan mereka? Jadi tak payah bayar zakat. Tuan-tuan, kan? Wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ini ayat yang menjadi dalil geng-geng anti zakat. Dia bukan anti vaksin ni, tuan, anti zakat pun ramai. Yang tak nak bayar zakat ni, tuan, dia kata apa? Ya, dia kata Nabi, Quran sebut wasalli alaihim, doakan mereka. Nampak kalimah solat di situ bukan solat aqwalun bacaan, wa af'alun perbuatan, muftatihatan bit takbir yang dimulakan dengan takbiratul ihram, mukhtatimatan bit taslim yang ditutup dengan salam. Bukan yang itu. Maksud solat di sini ialah solat dari sudut doa. Tuan-tuan, jadi kalau Quran ini kita bagi umum dulu, tuan, mungkin ada pendetailan akan datanglah. Kalau disebut istilah lafaz itu, dia merujuk kepada bahasa lughawi, bukan istilah syar'i, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan, yang kelima, pastilah kemuliaan bagi orang yang mempelajari bahasa Arab dengan alat wasilah ilmu Arab itu, dia faham Quran. Ini satu kemuliaan. Jadi, tuan-tuan, saya bukan nak remehkan tuan-tuan yang pandai bahasa Inggeris. Saya jealous juga tuan-tuan yang sebab saya tak pandai bahasa Inggeris, kan. Tetapi yang kemuliaan yang sebenar, tuan-tuan, seafdal bahasa itu bahasa Arab, yang membawa kita kenal Quran, kenal Tuhan. Itu yang paling bagus. Kerana membaca hadis, membaca ilmu-ilmu turas, tuan-tuan, mesti dengan perantaraan bahasa Arab, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan sekalian, ya, dan selanjutnya, kenapa orang berpaling? Ramai yang berpaling tak mendengar Quran ni, tuan-tuan, padahal dia sumber hidayah, dia dustur perlembagaan kita, tuan-tuan. Ya, kerana, tuan-tuan, Quran itu dia mewakili, tuan-tuan, 3 maksud lambang keimanan, tuan-tuan. Quran itu daripada Allah Ta'ala Ar-Rahmanir Rahim. Quran itu bahasa Arab. Tuan-tuan, Quran itu basyir dengan nadhir. Tetapi ramai yang Allah sesatkan mereka. Mereka memilih jalan kegelapan, tuan-tuan, kepalsuan. Maka mereka tidak mendapat apa-apa manfaat daripada Quran. Walaupun dia bangsa Arab. Walaupun dia anak ulama'. Walaupun dia siapa, anak Nabi sekalipun, kalau dia berpaling daripada Quran, Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan, maka sia-sialah kehidupannya. Dan, tuan-tuan, antara poin yang ke-9 itu, tuan-tuan, ya, kita kena ingat, yang ke-8, tuan-tuan,
Kenapa mereka berpaling daripada Quran? Sebab mereka ni tak gomar. Mereka memilih untuk tidak mahu bersama Quran. Kita tuan-tuan memilih untuk bersama Quran, walaupun kita baca tak fasih lagi, tafsir tak faham, tapi kita memilih insya-Allah untuk mengaji Quran. Dan saya pun dapat satu wakaf tuan-tuan, wakaf tafsir Al-Maraghi daripada Abang Zahudin ni. Terima kasih banyak, jazakumullah khair. Tuan-tuan sekalian, poin yang ke-9, jangan berpaling dari Quran tuan-tuan. Yang ke-9, okey, iaitu penurunan Quran ni tuan untuk Nabi SAW. Oh, Nabi ni biasa je. Tuan-tuan, kita cerita apa tadi? Kan koring lah, daging salai lah, daging jomo lah tuan-tuan. Kan daging koring lah tuan-tuan. Nabi ni memang manusia biasa, tetapi dibekalkan dengan wahyu. Hikmahnya banyak. Dan kita pun sebulan lagi akan sambut Maulid Nabi SAW, yang kita akan kata tuan-tuan perkataan Imam Al-Busiri, tuan-tuan, annahu, tuan-tuan, basyarun lakal basyar lakinnahu yaqutun bainal hajar. Yalah, Nabi tu manusia macam kita manusia. Ya tuan-tuan, kita ni ada perasaan. Kita ni tuan-tuan dah pukul 8.35, 8.40 ni dah nguap dah, ngantuk dah. Ponik. Kita pun dah kata, buntilah Ustaz, buntilah. Kita ni tuan-tuan ada perasaan macam tu lah. Maka tuan, Nabi SAW juga ada perasaan penat, kecewa dengan umat yang tak dengar kata. Nabi perlukan makan, Nabi perlukan keluarga tuan-tuan. Itu betul. Tapi jangan tuan-tuan samakan Nabi sebiji macam kita. Kerana Nabi ada wahyu, Nabi ada mukjizat, Nabi ada khususiat yang membezakan Nabi dengan kita. Nabi tu umpama batu permata. Kita batu biasa ya tuan-tuan, batu tar ni Tapi Nabi tuan-tuan batu permata. Dari sudut batu, sama-sama batu, tapi yang tu batu lain, kita batu biasa tuan-tuan. Okey, dan sumber kebahagiaan kita yang terakhir tuan-tuan, iaitu Al-Quran. Jaga hubungan dengan Allah, seperti apa Ustazah Syamsitah tulis tadi kan, hablum minallah wa hablum minan nas. Tuan-tuan, jaga hubungan dengan Allah, ibadat kita tuan-tuan, dan jaga hubungan dengan manusia tuan-tuan, silaturahim kita dari sudut bantuan-bantuan yang sepatutnya kita salurkan kepada mereka, mesti disampaikan tuan-tuan. Jadi insya-Allah moga-moga kita masuk kumpulan yang taat, yang cinta Quran, yang cinta Nabi SAW, memperoleh syafaat Quran dan syafaat Nabi SAW. InsyaAllah esok kita akan sambung tuan-tuan, menyempurnakan sesi yang kedua insyaAllah. Okey, barakallahu fikum. Terima kasih. Orang Kajang pun cuti, semua yang bercuti, selamat bercuti. Tuan-tuan, moga-moga bermanfaat perbincangan pada pagi ini insyaAllah. Okey, yang berminat nak dapatkan buku, boleh hubungi admin kelas tafsir. Ada 3 orang, satu birthday girl namanya Ruslina, yang lain tu adminah Ida, dan admin Tuan Rais. Tuan-tuan boleh hubungi admin untuk dapatkan buku dengan segera insya-Allah. Okey, barakallahu fikum. Terima kasih. Semua kita jumpa esok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.